Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya program 5 minit bersama Mr. Shark. Okay. Topik seterusnya ialah perancangan pembangunan projek. Ini dah serius dah. Daripada pertama tadi kita bercerita tentang mentor, tentang persediaan, kita bercerita tentang bajet JV ke modal sendiri, kita bercerita tentang tanah sendiri ke tanah sewa. Okey, ini fasa yang ketiga, yang hampir nak jadi dah projek ni. Okey, modal dah ada, semua dah ada, dah jumpa tanah. Macam mana kita nak mula projek pertanian ni? Okey, kita kena ambil faktor, bukannya projek pertanian ni mudah. Banyak kena faktor ambil kira. Maknanya kita dah jumpa tanah, kita dah sedia, okey, right. Fasa pertama kita kata kita dah jumpa dengan mentor dah tolong kita sediakan layout dan sebagainya. Biasanya mentor dia boleh guide. Itu bezanya kita ada mentor dengan kita tak ada mentor. Kalau ada mentor, dia dah boleh guide banyak benda-benda yang dalam pengalaman dia sebelum ni, dia kongsikan balik dengan anda semua dekat luar sana untuk mulakan projek pertanian. Okey, contohnya sekarang ni nak tebang pokok. Berapa sewa satu hari. Ada orang kata okey, lamsam je lah 2,000 satu ekar dan sebagainya. Mentor akan guide kita kat sini. Dan daripada sana, lepas daripada contohnya clear kawasan tu ambil masa 2 minggu. Selepas clear kawasan tu, apa next step dia? Lepas step seterusnya, apa step lah. Ini penting, sangat-sangat penting. Ramai orang fail kat sini. Ramai fail maknanya kadang-kadang kebun tak tolak lagi, dah beli barang. Ramai cakap macam tu. Dan kadang-kadangnya kebun dah tolak, lepas tu 4 bulan lepas tu baru masuk barang. Semuanya tak ngam. Okey, sebab kita harap kita penjadualan pertama, step pertama, kedua, ketiga, keempat sampai jadi kebun tu dia cantik dia, just lari je dia. Okey, maknanya isu itu yang kita kena ambil kira. Okey, right. Maknanya selepas kita dah confirm, mentor dah guideline kita, okey, dah kita pun dalam perancangan pembangunan projek tu. Lepas tebang, beli barang tu pula ambil kira barang tu saiznya berapa, okey, dan ambil kira nak pasang ni sendiri ni, nak pasang barangan ketigasi ni, siapa yang tukang pasang, nak pasang sendiri ke, nak pakai kontrak pemasang ke. Lepas tu kalau dah siap pasang tu, masa memasang tu contoh ambil masa 1000 polybag dalam masa 2 minggu. Kita punya perancangan kena pakai pekerja sendiri sampai 1 bulan. Okey, semua tu kena ambil kira. Seterusnya step keturunnya pekerja. Ada pekerja nak buat sendiri ke, nak buat pakai ni nak pakai pekerja asing ke, ada pekerja yang kita nak engage ke, nak buat rumah pekerja bila, yes. Semua tu perlu dirancang dengan baik. Okey, step yang sebaiknya ialah step pertama kita clear kawasan. Okey, pada masa clear kawasan tu kita dah ada pun arrangement untuk memohon elektrik. Ini ramai faktor orang lupa. Mohon elektrik, sebab elektrik ni hanya akan masuk jika ada bangunan dalam tapak tersebut. Tanpa bangunan dalam tapak tersebut, elektrik tak boleh masuk, air tak boleh masuk. Maknanya kita lepas clear kawasan mesti membina bangunan sementara ataupun bangunan kekal untuk pastikan kita boleh memohon elektrik dan ataupun memohon air. Dan seterusnya, selepas tempoh masa tersebut, barulah kita memasukkan barang-barang ke tapak kita. Kita harus ingat lepas adanya bangunan, budak kita nak buat kerja, lepas tu ada tempat tinggal. Ini pun kadang-kadang dia tak ambil kira juga kan. Maknanya ada tempat tinggal kat situ. Basic adalah air, tak ada air pipe lagi, sekurang-kurangnya dia dah ada lah air yang kita yang kita simpankan untuk dia tidur dan untuk dia melakukan aktiviti di harian dia lah kan. Maknanya setelah selesai perkara bina bangunan tadi tu, kita mula pasang site kita. Okey, pasang ni ada 2 choice, ada yang pasang sendiri ataupun pakai kontrak pemasang. Pasang sendiri ni kalau orang tak ada skill pun boleh pasang, biasanya boleh di-guide. Tapi kalau tak yakin gunakan kontrak pemasang, biasanya kontrak pemasang ni memang tepat masa. Kalau 1000 polybag tu dalam masa, kadang-kadang yang pernah kita buat rekod dalam 1 minggu siap. 1 minggu siap. Dan selepas itu tapak tersebut diserahkan kepada owner dan owner akan mulakan program penanaman. Dan pada nak menanam tu dah kita kena ambil kira lah faktor elektrik dah masuk, faktor air dah masuk, dan setelah itu barulah projek itu dilaksanakan. Dan seterusnya perancangan ialah bila nak pakai pekerja ke ataupun nak buat sendiri. Kalau buat sendiri tak apalah, kalau pakai pekerja, di mana pekerja tu nak dapat. Biasanya kalau pekerja, kita ada pekerja, elok dimasukkan daripada setup lagi, sebab dia boleh tengok masa setup tersebut. Dan akhirnya kalau kita nak mengembangkan projek nanti, dia dah ada pun idea dan juga pengalaman bagaimana dia nak membesarkan projek pada masa depan. Maknanya kita melabur sikit lah dekat pada tempoh masa tersebut, dan akhirnya dia mampu menjimatkan kos kita di masa hadapan akan datang. Okey, tapi ramai juga yang kita lihat lepas beli barang tak ada perancangan yang betul, barang tu naik clear kawasan, barang tak sampai lagi, semak balik. Lepas tu clear lagi kawasan, semak balik. Itulah kerjanya, habis modal kat situ je. Kadang kena pula tanah tu sewa, kena bayar bulan-bulan. Akhirnya projek tak naik lagi, duit sewa dah habis.
dah habis bajet untuk menyewa sewaan sahaja, menyebabkan projek itu tak berjalan dengan baik. 5 minit bersama Mr. Shah, maknanya untuk perancangan sesuatu pembangunan projek itu mesti dilakukan dengan pengalaman dan dibantu oleh mentor, dan juga pastikan kita ada additional cost lah. Biasanya kadang-kadang ada nak perlukan pagar, tak perlukan pagar, kadang-kadang ada cost lain yang menyebabkan wire masuk tanah orang, kos jalan dan sebagainya, yang kita perlu dibuatkan lebih bajetnya, ada additional bajet sikit untuk kita kata orang bukan ngam-ngam sangat. Tapi insyaAllah sekurang-kurangnya dengan perkongsian kita ini, kita boleh membantu tuan-tuan untuk melakukan benda yang betul untuk kali pertama dan tidak melakukan kesilapan, kerana kesilapan itu adalah kos dalam pembangunan projek pertanian. 5 minit bersama Mr. Syah. Wabillahi taufiq dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.